Yang pertama, okey, soalan kepada Profesor Prof Manam dulu. Okey. Soalannya, ada yang bertanya tentang sanad Uwaisi ataupun sanad barzakhi di dalam tarekat tasawuf, iaitu sanad yang terputus tetapi bersambung secara rohani ataupun bersambung secara ghaib. Dikatakan bahawa oleh kerana penerimaan sanad yang terputus ini di dalam dunia tarekat tasawuf, ianya telah membuka peluang kepada sebahagian syekh tarekat untuk mereka cipta kaedah lafaz zikir dan wirid-wirid yang tertentu yang mereka katakan diambil dari jalan ghaib atau yang jalan yang bercanggah dengan realiti. Justru yang asalnya ialah berpegang kepada zikir yang maksud dari Al-Quran dan panduan Al-Hadis, namun ianya tersasar akibat membuka ruang yang luas tentang kaedah Uwaisi ini. Justru mengapa sebahagian tarekat tasawuf ini lebih mempopularkan amalan dan zikir yang tidak maksur, yang akibatnya ia membuka pintu syaitan, iaitu al-adawatu wal baghdha, perpecahan dan permusuhan dalam kalangan umat Islam. Tidakkah sepatutnya tarekat yang dikatakan mengikuti sunnah lebih mempopularkan zikir yang diajarkan dari lisan Nabi kepada para sahabatnya? Mohon penjelasan daripada Profesor. Baik. Mengenai sanad Uwaisi ni, maksud sanad Uwaisi ni, seseorang ahli tasawuf tu mendapat didikan kerohanian secara kerohanian, secara ruhi macam kita kok dalam mimpi lah, tapi benda ni bukan berlaku dalam mimpi, dalam keadaan jaga mereka yang mereka istilahkan sebagai yaqazah, istilah. Jadi kita nak terus fokus pada ni. Itu nak beritahu apa benda Uwaisi dulu. Jadi Uwaisi ni satu pengalaman kerohanian yang dicapai oleh seseorang tu dapat bertemu dengan seseorang guru yang sudah pun meninggal dunia dan mendapat didikan kerohanian secara barzakhi ni, ataupun jadi istilah sama ada Uwaisi ke barzakhi ke, itu istilah yang dipakailah. Okey. Kemudian setelah itu maka macam mana kedudukannya dalam tasawuf macam ni? Baik. Pertama sekali tentang berlakunya sanad Uwaisi ini diakui dan diterima dalam disiplin ilmu tasawuf lah. Jadi bagi yang tidak menerima itu terserah masing-masing lah. Tetapi dalam disiplin ilmu tasawuf diterimanya sanad Uwaisi ini. Cuma mereka ada syarat. Yakni orang yang menerima sanad Uwaisi ini, dia kena ambil sanad Zuhir juga. Jadi sanad Uwaisi ni sekadar satu kurnia yang Allah Ta'ala beri ke dia, tapi untuk penerimaan pengesahan dia tu, dia kena belajar guru Zuhir yang ada pada zaman dia tu dan mengesahkan apa-apa yang didapat tu adalah sesuatu yang boleh dipakai, diterima dan sebagainya. Itu yang dinamakan sebagai sanad Uwaisiyah. Dia bukan jenis sanad Uwaisiyah ni dia terima dari guru lepas tu dia bawa begitu saja, tak boleh. Itu tidak diperlakukan dalam tasawuf. Uwaisiyah ni sebagai satu, mungkin Allah Ta'ala kurnia ke dia dengan cara tu, tapi dia selanjutnya kena cari guru Zuhir, guru yang sedia ada ni untuk mengesahkan apa yang dia belajar secara Uwaisiyah. Itu persyaratan dia dan tidak diperakui orang yang terima sanad secara Uwaisiyah ni lepas tu dia terus begitu saja tanpa dia merujuk balik kepada silsilah Zuhir yang sedia ada ni. Seperti contohnya kalau berlaku salah seorang tokoh dan silsilah tasawuf ni Syekh Abdul Khaliq Al-Hujrawani. Ini orang yang seangkatan dengan Al-Ghazali. Lebih kurang zaman, lebih kurang lah. Dia ni pada satu ketika dia mendapat didikan Uwaisiyah daripada Khaidir, seperti yang disebut dalam rujukan-rujukan lah. Dia dapat pelajaran. Tapi di kemudian hari dalam riwayat kisah perkisahan dia tu Yusuf Al-Hamadani, guru yang sedia ada pada zaman tu datang kepada dia, menilai balik, mengesahkan balik apa yang telah dia belajar secara Uwaisiyah tadi daripada Khadir. Jadi silsilah dia tu dari sudut silsilah sekalipun dia mendapat Uwaisiyah ni, tapi pada dasarnya, pada hakikatnya dia ambil dengan guru ada pada zaman dia tu. Kalau sini kat Yusuf Al-Hamadani lah. Itu kaedahnya. Sama juga macam berlaku pada Al-Hakim At-Tirmizi. Al-Hakim dia bukan Al-Imam Tirmizi, dia Hakim Tirmizi, Nawadirul Usul. Dia juga berlaku keadaan yang sama. Dia orang miskin, nak pergi mengaji tak ada pitih. Kawan-kawan dia pergi mengaji jadi alim belaka.
Dia pun sedih, akhir sekali dia zarah makam-makam yang ada apa tu. Kemudian dia dapat didikan secara waisiah ni. Jadi akhir sekali kawan-kawan dia balik tu dengan ilmu masing-masing, banding dia punya alim lagi dia ni. Tapi sekalipun dia dapat cara tu, dia tetap akan pergi cari guru Zuhair yang akan mengesahkan balik. Jadi sebenarnya silah dia dengan guru Zuhair tu. Cuma waisiah ni sebagai satu kurnia Allah Ta'ala ke dia lah. Sama juga kalau yang terkenal Idrisiyah, tarekat, sebagai contoh lah, tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. Orang sebut hari ni guru Sidi Ahmad Ibn Idris ni terima tu daripada Nabi SAW. Okay. Tapi jarang orang sebut bahawa dia ni berguru dengan silah guru yang sedia ada zaman dia tu. Sebab tu dia ada silsilah panjang, dia ada silsilah pendek. Jadi silsilah pendek ni disebut oleh ahli, tapi hakikat sebenarnya dia belajar dengan Abdul Mawahid At-Tazi daripada, dan guru ni bersambung silsilah dia lagi. Jadi itu silsilah sebenar dia. Cuma sampai tu peringkat dia mendapat kuniang itu. Jadi silsilah waisiah ni pertama sekali diperakukan dalam tasawuf. Jadi mungkin orang yang bukan disiplin ni mungkin tak terima, itu terserah masing-masing lah. Cuma dalam tasawuf dia terima silsilah ni, tapi tidak cukup hanya dengan itu. Dia kena ada silsilah yang sedia ada daripada guru yang sedia di zaman dia tu. Itu tentang silsilah waisiah. Saya rasa mungkin sudah menjawab. Atau ada aspek yang saya tidak sentuh lagi. Kalau saya terlupa, tolong peringatkan baliklah. Berkaitan dengan dapatan daripada sanad Waisi itu, kan sebahagian syekh tarikat dia mempopularkan zikir yang kaedahnya agak lain sikit daripada biasa, daripada Quran dan hadis. Bagaimana ulasan Prof berkenaan dengan perkara ni? Sebab itu perlu kepada pengesahan guru yang sedia ada. Contohnya dalam tarekat Ahmadiyah, wirid utama dia ni, mana-mana tarekat pun tak nak lagi, wirid utama dia la ilaha illallah, wirid utama dia. Cuma sesungguh tarekat tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada setengah tarekat la ilaha illallah saja. Dan macam mana? Ini huraian ni panjang lah. Cuma dalam tarekat Ahmadiyah, wirid utama dia akan tambah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. Baik, ini dikatakan Sidi Ahmad menerima direct daripada Nabi secara yaqazah, dan dia diperakukan oleh guru dia. Dan macam saya kata tadi, apa-apa yang dia dapat dia kena rujuk pada guru dia. Jadi guru Zuhair dia tu mengesahkan, insya-Allah dipakai. Baik, dari segi itu kedudukan. Persoalan sekarang, apa yang dia ajar tu, syarat dasar dia, syarat dasar kedapatan tadi tu, nak terima tu mesti ada keselarasan dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh. Baik, tentang zikir tadi, kalau kita tengok tentang zikir, la ilaha illallah Rasulullah fi kulli lamati wa nafsin. Kat mana salahnya zikir itu? Itu tidak ada salah. Dia samalah pattern dia seperti yang ada dalam maksurat. Ada arsyihi itu, wa zinata arsyihi, wa midad kalimatihi. Dia konsep yang sama. Dia konsep ganda. Dan itu sekali ada hadis, sekali pun ada tak apalah. Tapi pada ulama tak masalah. Cuma dalam sudut pandang ahli tasawuf, mereka terima. Jadi kalau ada orang tak nak terima, terserahlah. Tapi sudut pandang ahli tasawuf, Sidi Ahmad ni diperakukan lah. Itu biasalah dalam dunia akademik, dunia ni ada pro dan kontra. Itu tak nak lagi dah. Tak nak lagi. Yang terimalah, yang tidak terima macam Dr. Fazlan kata tadi lah. Yang penting apa sandaran dia tu, apa rujukan dia. Nak pakai, tak mau pakai sudah lah. Saya sangat setuju dengan Dr. Fazlan tadi. Itu sudut pandang mereka lah. Jadi apa yang dia ajar tu bertentang atau tidak dengan syarak. Itu dia. Itu kurang dia. Itu saja, wallahu a'lam. Okey, baik doktor. Terima kasih banyak doktor. Okey, untuk Prof, untuk Dr. Fadlan Osman,